الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بك العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية. اللهم أصلحنا بظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفهم والتعليم ومعرفة العلم. حسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi taufik kepada kita untuk terus meneruskan lagi bacaan daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kita sampai pada muka yang ke-652 pada masih dalam perbincangan tentang kisah Gharanik, iaitu penafsiran berkaitan dengan cerita berkaitan dengan ayat Al-Quran. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsata al-Ukhra. Maka ada di sana hadis yang meriwayatkan tentang lafaz yang dimasukkan ataupun yang direka oleh kaum musyrikin, bahawa ada lafaz tilka gharaniku wa syafa'atuha la turtaja. Tilka gharanikul ula wa syafa'atuha la turtaja. Maka kita sambung pada wa bihadza fasara al-Kalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain. Amin. Kata Qadhi Iyad, wa bihadza fassara al-Kalbi al-gharaniqa bi annaha al-malaikah. Antara tafsirannya yang menafsirkan bagi andaian yang kedua, wajah bahawa kisah itu sabit, maka Al-Kalbi menafsirkan gharanik itu dengan malaikat. Wa dhalika anna al-kuffara kanu ya'taqiduna anna al-awthana wal malaikata banatullah. Demikian kerana orang kafir mereka i'tiqad dan yakin bahawa berhala dan malaikat itu anak perempuan Tuhan. Kama hakallahu anhum, sebagaimana Tuhan menceritakan tentang mereka. Waradda alaihim, dan Tuhan
balas balik, menolak pandangan mereka itu fi hadhihi surah, pada surah ini juga, surah An-Najmi, dengan katanya alakumuz zakaru walahul untha. Adakah bagi kamu anak lelaki dan bagi Tuhan itu anak perempuan, sebagaimana kamu mengatakan bahawa malaikat tu banatullah. Fa ankarallahu kull hadha min qawli, maka Allah Taala ingkar perkara ini daripada perkataan mereka. Waraja usyafaati minal malaikati sahih, dan mengharapkan syafaat dari malaikat itu benar. Falamma ta'awwalahul musyrikun, maka tak kala mentakwilkan oleh orang musyrikin ala annal murada bihadza adzikri alihatahum. Jadi orang musyrikin mentakwilkan bahawa yang dimaksudkan dengan sebutan ini ialah Tuhan-Tuhan mereka. Walabbasa alaihim syaitanu dzalik, maka syaitan pun mentalbiskan, menimbulkan keraguan dan kesamaran ke atas mereka. Wa zayyanahu fi qulubihim, dan menghiasi dalam hati mereka. Wa alqahu ilaihim, dan mencampurkan apa yang was-was itu dalam hati mereka. Tatkala itu nasakhallahu ma alqasyaitan, Allah menghapuskan dan menghilangkan apa yang syaitan campurkan dalam hati. Wa ahkama ayatih, dan Allah Ta'ala perteguhkan dan kukuhkan ayatnya. Wa rafa'a tilawata tilkal lafzatain, lalu Allah Ta'ala angkat, nasahkan bacaan dua lafaz tersebut. Allataini wajada syaitanu bihimat sabilan litalbis, yang mana syaitan mendapati pada dua ayat ini jalan untuk memberi kesamaran dan keraguan. Kama nusikha kathirun minal Quran, sebagaimana dinasahkan banyak daripada ayat Quran. Wa rufi'at tilawatuhu, dan diangkat tilawahnya. Jadi ayat yang kedua yang menafsirkan tentang kisah ini mengatakan ayat ini asalnya ada, dan yang maksud gharani itu ialah malaikat. Kemudian Allah SWT menasahkan ayat ini, menasahkan bacaan ayat ini, maka ayat itu tidak dikira sebahagian daripada Quran ni. Ini pada penafsiran sebahagiannya lah, dan kita dah sebut banyak kali dah bahawa pandangan yang sahih dan rajih ni sebagaimana yang kita sebut pada sebelum ini. Okay? Jadi wa kana fi inzalillahi ta'ala lidzalika hikmah, dan pada penurunan Allah Ta'ala ayat itu ada hikmatnya. Wa fi naskhihi hikmah, dan pada menasahkannya pun ada hikmat. Ada hikmat juga. Liyudilla bihi man yasha wa yahdi man yasha, supaya Allah Ta'ala menyesatkan siapa yang dikehendaki, dan Allah memberi hidayah pada siapa yang dikehendaki. Wa ma yudillu bihi ilal fasiqun, dan tidak akan sesat dengan itu kecuali orang-orang yang fasik, yang ingkar kepada Allah. Wa liyaj'ala ma yulki syaitan, ayatnya liyaj'ala ma yulki syaitanu fitnatan lilladhina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innal zalimina lafi shiqaqin ba'id, dan supaya Allah Ta'ala menjadikan apa yang dicampakkan oleh syaitan itu sebagai fitnah kepada orang yang ada pada hati mereka penyakit, dan juga orang-orang yang keras hatinya. Wa innal zalimin, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu lafi shiqaqin ba'id, dalam kesesatan yang jauh. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ, dan supaya orang yang ada ilmu mengetahui bahawa ayat itu benar daripada Tuhan mereka, lalu mereka beriman, dan jadi teguhlah hati mereka. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, dan sesungguhnya Allah Ta'ala dialah yang memberi hidayah orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Waqila, dan dikatakan juga pada penafsiran ayat ini, inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma qara'a hadhihi surata, apabila Nabi baca surah ini, wa balagha dhikra Lati wal Uzza, dan sampai pada menyebut Lata dengan Uzza, wa manata thalithatal ukhra, khafa al-kuffaru an ya'tiya bi syai'in min dhammiha, maka bimbang orang kafir bahawa Nabi bawa datang sesuatu yang mencela berhala-berhala ni. Fasabaku ila madhiha, maka mereka cepat-cepat memuji berhala itu, bitilkal kalimataini, dengan kalimah tersebut. Liukhalitu fi tilawatin Nabi, supaya jadi bercampur pada bacaan Nabi. Nabi tengah baca, mereka bimbang kalau Nabi keluar perkataan wahyu yang Tuhan sebut cela lagi, lalu mereka pun sebut supaya jadi bercampur. Tilka gharani kul'ula wa inna syafa'atuha la turtaja.
wa yushaghibu alaihi, dan ingin memberi tasyrib ni makna membuat bising ataupun membuat bising, membuat Nabi jadi bising lah, buat bising dan juga buat kacau ke atas Nabi, ala adatihim, sebagaimana ada orang Quraisy ni, wa qaulihim, dan perkataan mereka. Mereka suka membuat kacau pada Nabi SAW. Bagaimana Tuhan sebut la tasma'u, ini Tuhan sebut nukilkan tentang perbuatan orang musyrikin Quraisy. La tasma'u li hadzal Quran, mereka pesan kepada sama-sama mereka, jangan kamu dengar Quran ini. Wal ghaufi, buat lara, buat bising. Bila Muhammad baca, buat bising. Wah, cakap-cakap bising. Bising bangun supaya apa? Supaya orang tak dengar. La'allakum taghlibun, moga-moga kamu memenangi ke atasnya. Kamu menang dan mengalahkan dia. Wa nusiba hadzal fi'lu ila syaitan, dan dinisbahkan perbuatan ini kepada syaitan. Kenapa dipanggil perbuatan syaitan? Padahal orang musyrikin buat kan? Kenapa dipanggil buatan syaitan? Lihamlihi lahum alai, kerana syaitan ni yang mendesak mereka buat. Wa asya'u dzalika wa adza'u, dan dia yang menyebarkan dan juga memasyhurkan fitnah. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu, dia yang memasyhurkan bahawa yang mengatakan tu Nabi, padahal yang kata tu Quraisy. Fahazina lidzalika min kadhibihim, maka jadi sedihlah Rasulullah daripada pendustaan mereka, waftira'ihim alai, dan pendustaan yang mereka buat ke atas Nabi. Fasallahu Allah Ta'ala biqaulihi, maka Allah Ta'ala menenangkan hati Nabi, memberi gembira kepada Nabi dengan katanya, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi, al-ayat. Kita baca dah lah. Wa bayyana lin-nasi al-haqqa, lalu Allah Ta'ala terangkan kepada manusia ini apa kebenaran, fi dzalika, pada demikian itu, minal batil, daripada yang batil, mana yang benar daripada yang batil. Wa hafizal Quran, dan dijaga Al-Quran. Wa ahkama ayatih, dan Allah Ta'ala mengemaskan ayat dia. Wa dafa'a ma labasa bihil aduhu, dan Allah Ta'ala menolak apa yang membuat keraguan dengannya oleh musuh. Wa kama dhaminahu Allah Ta'ala min qawlihi, sebagaimana Allah Ta'ala jamin, sebagaimana dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, iaitu Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Wa min dzalika ma ruwiya min qissati Yunus alaihi salam, antaranya ialah apa yang diriwayatkan tentang kisah Nabi Yunus, annahu wa'ada qaumahu bil azab an rabbih, bahawa dia janjikan kepada kaumnya dengan azab daripada Tuhan. Falamma tabu, apabila mereka taubat, kushifa anhumul azab, maka diangkatkan daripada mereka azab. Faqala la arji'u ilaihim kadzaban abada, lalu Nabi Yunus kata, la arji'u ilaihim, aku tak akan kembali kepada mereka dalam keadaan aku dusta. Jadi bila Nabi kata akan turun azab, tiba-tiba Tuhan tak turun azab kerana mereka taubat. Jadi dia kata, aku nak kembali, orang kata aku dusta. Maka fadhahaba mughadiba, maka Nabi Yunus pun berlalu pergi dalam keadaan marah. Ni kisah lain pula ni. Ini muskil lain yang berkaitan dengan ismah para Nabi ni. Terjaganya para Nabi daripada dosa. Jadi kisah Nabi Yunus, sebagaimana ada sebahagian meriwayatkan, ceritanya sebagaimana kita baca tadilah. Apakah pemahaman yang betul berkaitan wa fadhahaba mughadiba fadhanna alla naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa an subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kisah tentang Nabi Yunus. Maka fa'lam, hendaklah kamu tahu, akramakallah, moga Tuhan muliakan kamu, annahu laisa fi khabari minal akhbari waridati fi hadzal bab anna Yunusa, tidak ada pada satu kisah daripada kisah-kisah yang warid dalam jalan yang sahih pada bab ini, tak ada pun yang mengatakan anna Yunusa alaihi salam qala lahum, yang Nabi Yunus berkata kepada kaum mereka, innallaha muhlikukum, Tuhan akan memusnah dan membinasakan kamu. Tak ada pun, riwayat tu tak ada. Wa inna ma fi, hanya yang ada, annahu da'a alaihi bil halak, bahawa Nabi Yunus mendoakan kemusnahan saja. Wa du'a laisa bi khabari, maka doa ini bukan khabar. Doa tidak termasuk daripada jumlah khabariyah kan, dia termasuk pada jumlah insyaiyah kan, khabar tamanni, al-amru wan nahyu. Jadi doa bukan khabar. Jadi dia mendoakan, maka tidak ada di situ benar atau salah.
Wa du'a laysa bi khabarin yutlabu sidquhu min kadhibihi, yang dituntut benarnya daripada dusta. Lakinnahu qala lahum innal azaba musabbihukum waqta kadza wa kadza. Sesungguhnya doa itu akan turun kepada kamu waktu bergiam-giam. Fakana dzalika, dan sungguhnya berlaku. Kama qala thumma rafa'allahu ta'ala anhum al-azab. Kemudian Tuhan setelah itu baru angkat daripada mereka azab. Wa tadarakahum, dan Allah Ta'ala menyelamatkan mereka. Qala Allah Ta'ala, falaula kanat qaryatun amanat, kalaulah tidak kerana negeri itu, kampung itu beriman, fanafa'aha imanuha, lalu memberi manfaat kepadanya oleh keimanan mereka, illa qauma yunusa, kecuali kaum Yunus, lamma amanu, apabila mereka beriman, kasyafna anhum azabal khizyi, kami angkat daripada mereka azab yang menghinakan, fil hayati dunia, ketika dalam hidup dunia, wa matta'nahum ilahin, dan kami memberi memberi keseronokan kepada mereka dapat hidup ini ilahin, sehingga satu tempoh. Jadi maknanya kasyafna anhum azabal khizyi, kami angkat azab, mana azab tu turun, tapi kerana mereka beriman Tuhan angkat balik. Wa ruya fil akhbari, dan diriwayatkan dalam khabar, riwayat cerita berkaitan Nabi Yunus, annahum ra'au dalailal azabi wa makhayilahu, mereka melihat tanda-tanda azab akan turun. Dan juga pendahuluan dia, mukaddimah dia. Qala lahu Ibnu Mas'ud. Ini tafsiran ini dibawa oleh Ibnu Mas'ud. Jadi kerana nampak dah tanda azab nak turun, mereka beriman. Wa qala Sa'id bin Jubair, ghasyahumul azabu kama yughashshi thawbul qabra, diselubungi akan mereka oleh azab sebagaimana ditutup akan kubur itu oleh kain, sebagaimana kain menutup kubur. Fa in qulta, kalau kamu kata, fama makna maruya min anna Abdullah bin Abi Sarh. Okey, habis selesai tu. Selesai tadi selesai tadi. Jadi maksudnya apa? Maksudnya tidak ada pendustaan lah pada kisah Nabi Yunus AS. Okey, kalau kamu tanya pula apakah makna hadis yang diriwayatkan menceritakan bahawa Abdullah bin Abi Sarh ini antara orang yang murtad, yang murtad lari ke Mekah. Kana yaktubu ila Rasulillah SAW. Dia ni masa Islam, dia menulis bagi Nabi. Dia ni seorang penulis bagi Nabi. Thumma irtadda musyrikan, kemudian dia murtad jadi musyrik balik, wal'iyazubillah. Wa sara ila Quraisy, dan dia kembali pergi lagi pada Quraisy. Faqala lahum, lalu dia bawa cerita ke golongan orang Quraisy ni, inni kuntu usarrifu Muhammadan haitsu uri. Dia kata, aku ni adalah aku menulis kepada Nabi Muhammad macam sekehendak aku, ikut aku nak. Usarrifu ni aku tulis, dan aku tasrif. Tarikh makna aku buat, pilih ayat ataupun ubah sebagaimana aku nak. Dia kata, aku ni tulis ke Muhammad ni ikut aku nak tulis apa, sebab Muhammad bukan, dia ni ummi. Kana yumli alayya, dan dia membacakan kepada aku azizun hakim. Dia bacakan, suruh tulis azizun hakim. Fa aqulu aw alimun hakim. Lalu aku kata, dah tulis alimun hakim boleh tak? Nabi suruh tulis azizun hakim. Dia kata, tulis alimun hakim. Dia ubah. Dia kata, aku tulis alim hakim. Fayaqulu, Nabi pun kata, na'am kullun sawab. Nabi kata, ya boleh belaka, semua betul. Dia bawa cerita kepada kaum musyrikin bahawa aku ni masa tulis wahyu ke Muhammad ni, Muhammad benar je, aku ikut aku nak ubah. Azizun hakim, aku kata ke dia alimun hakim lah. Dia kata, apa, boleh belaka. Kullun sawab. Wa fi hadithin akhar, pada hadis lain, fayaqulu lahu Nabi kata kepada dia, uktub kadza, tulis demikian. Fayaqulu aktubu kadza, aku nak tulis begini ke? Fayaqulu uktub kaifa syi'ta. Nabi berkata, tulis apa yang kamu nak tulis. Fayaqulu uktub aliman hakima. Dia Nabi kata, tulis aliman hakima. Fayaqulu aktubu sami'an basira. Biar aku nak tulis sami' basir lah. Fayaqulu uktub kaifa syi'ta, tulislah apa yang kamu nak tulis. Seakan begitu Nabi buat kepada dia. Wa fi sahihi fi sahih an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna nasraniyan kana yaktubu li Nabi. Dalam satu hadis riwayat Sayyidina Anas bahawa seorang
orang Nasrani menjadi penulis bagi Nabi ba'dama aslama, setelah dia Islam, thumma irtadda kafira, kemudian dia murtad jadi kafir balik. Wa kana yaqul, dan dia kata, ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu, Muhammad tak tahu kecuali apa yang aku tulis je. Jadi kesemua kisah-kisah berkenaan dengan Abdullah bin Abi Sarah ini dan juga Nasrani tadi, macam mana? Kata tuan kitab kita Qadhi Iyad, fa'lam, maka hendaklah kamu tahu, tabbatana Allah wa iyyaka 'alal haq, moga-moga Allah Taala meneguhkan kita dan engkau di atas kebenaran. Wala ja'ala lisyaitani wa talbisihi al-haqqa bil batil, dan Tuhan tidak menjadikan bagi syaitan dan meragukannya hak dengan batil alaina, ke atas kita. Wala ilaina sabi, dan jangan dijadikan kepada kita jalan untuk meragukan kita. Fa'lam anna, tadi semua jumlah du'aiyah belaka tu, letak dalam apa ni, senggang tu. Itu jumlah du'aiyah. Fa'lam anna mithla hadhihi al-hikayati, ketahui oleh kamu seumpama hikayat cerita ini, awalan, pada awalnya, la tuqi'u fi qalbi mu'minin raiban, tidak akan meletakkan, menjatuhkan dalam hati orang mukmin apa-apa keraguan pun. Kenapa? Idh hiya hikayatun amman tarda wa kafara billah, ini kan cerita daripada orang hak murtad dan kafir dengan Tuhan. Apa percaya ni? Walaupun ada riwayat dinukilkan, jadi orang mukmin baca tahu dah riwayat ni tak boleh nak terima, kerana ini cerita daripada orang yang murtad dan kufur pada Allah. Wa nahnu la naqbalu khabaral muslim al-muttaham, kita khabar cerita orang Islam yang muttaham bil kadhib, yang dituduh menipu tapi masih Islam, kita kan tolak mengikut kaedah ilmu usul hadis, ilmu hadis kan. Orang yang diandai ataupun dituduh berdusta pun khabar dia ditolak. Fa kaifa bi kafirin, maka apatah lagi berita daripada orang kafir, iftara huwa wa mithluhu 'ala Allah wa rusulihi, yang mana orang kafir ni mendustakan dan seumpama dia mendustakan ke atas Allah dan Rasul. Ma huwa a'zamu min hadha, mendustakan yang lebih besar daripada cerita ni lagi, mereka boleh dusta kepada Tuhan dan Rasul. Jadi maknanya, pertamanya kisah itu tak betul lah. Macam mana boleh kita terima benda yang memang datang daripada orang kafir? Wala ajabu, tapi yang peliknya, li salimil aqli, orang yang sehat akalnya, yashghalu bimithli hadhihi alhikayah sirrahu, bahawa dia sibuk dengan umpama cerita ini akan hati, dia sibukkan hati dengan cerita ni. Wa qad sadarat min aduwin kafir, padahal cerita ini datang daripada musuh yang kafir, mubghidin lid-din, yang marah kepada agama Islam, muftarin 'ala Allah wa rasulih, yang mendustakan ke atas Allah dan Rasul. Walam yarid an ahadin minal muslimin, pada cerita ini tidak datang daripada seorang pun orang Islam. Wala dzakara ahadun minas sahabah, dan tidak sebut seorang pun daripada sahabat, annahu syahidu ma qalahu, bahawa dia menyaksikan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abi Sarah ini. Waftarahu ala Nabi, dan apa yang didusta ke atas Nabi, tak ada pun. Benda ini berlaku, takkan dia seorang dengan Nabi, tak ada pun sahabat yang menyaksikan dan mengatakan benda ni betul. Wa innama, ayat dia ambil dengan ayat Quran ni, innama yaftaril kadhibal ladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun, sesungguhnya yang mendustakan, yang mereka pendustaan, siapa dia? Alladzina la yu'minuna bi ayatillah, iaitu orang yang tidak beriman dengan ayat Allah. Wa ulaika humul kadhibun, mereka itulah orang-orang pendusta al-ayat. Wa ma waqa'a min dzikriha, dan apa yang berlaku pada menyebut kisah ini, min hadithi Anas, daripada hadis Anas radhiyallahu taala anhu, wa zahiri hikayatiha, dan zahir penceritaannya, falaysa fihi ma yadullu ala annahu syahadaha, tidak ada menunjukkan bahawa Anas menyaksikannya. Wala'allahu hakama sami'a, boleh jadi Anas ni dia cerita benda yang dia dengar, dia cerita apa yang dia dengar daripada perkataan orang musyrikin. Wa qad 'allala al-Bazzar hadithahu, lagi pula Imam Al-Bazzar mengilahkan hadis ni. Hadis ni ada bermasalah, ada penyakit. Allal al-Bazzar hadithahu dhalik wa qala rawahu thabitun anhu, hadis ni diriwayatkan oleh Sabit daripada Anas, walam yutaba alaihi, dan tidak ada mutaba'ah atas dia. Wa rawahu Humaid an Anas, Humaid juga riwayat daripada Anas, qala wa adhunnu Humaidan innama sami'ahu min Sabit,
dah riwayat Humaid ada, Humaid riwayat pada Anas, dia kata aku rasa Humaid ni dengar pada Sabit juga. Jadi kembalilah pada periwayatan itu, madarnya kembali pada Sabit, riwayat pada Anas. Humaid itu kalau dikata dia dengar Anas, sebenarnya dia dengar daripada Sabit. Qala al-Qadhi Abul Fadl waffaqahu Allah, berkata Qadhi Abul Fadl Qadhi Iyad, walihadha, dari kerana ini wallahu alam lam yukharrij ahli sahih hadits Thabit wala Humaid. Dari kerana ini ulama-ulama periwayat ashabus sunan, ashabul hadis as-sahih, lam yukharrij, tidak mengeluarkan ahli sahih hadis Thabit dan hadis Humaid ini tidak dikeluarkan. Okay. Tengok tak mau Hakim kata apa? Kata Sabit Al-Banani daripada Anas, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Humaid At-Tawi daripada Anas dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Cuma pada sanad dan cerita itu ada illah lah. Was sahih, dan yang sahih ialah hadis Abdul Aziz ibn Rufai an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, alladhi kharajahu ahli sihah, yang dikeluarkan oleh ahli sihah. Wa dzakarnahu, kami telah sebut, walaysa fihi an Anasin qaulu syai'in min dzalika, tidak ada padanya daripada Anas mengatakan sesuatu daripada demikian itu, min qibali nafsihi, daripada dirinya. Cerita itu bukan Anas diri saksikan, illa min hikayatihi anil murtaddin Nasrani, kecuali penceritaannya daripada seorang Nasrani yang murtad. Walau kanat sahihatan, andai kata cerita itu sahih, lama kana fiha qadhun wala tauhimun linabi, tidak ada padanya kecelaan dan merendahkan dan membuat keraguan bagi Nabi, fima uhiya ilaih, pada apa yang diwahyukan kepadanya. Wala jawaz linisyani wal ghalati alaih, dan tidak ada keharusan lupa dan tersilap ke atas Nabi. Wat tahrifi ma balaghahu, dan penyelewengan pada apa yang Nabi sampaikan. Wala ta'ana fi nazmil Quran, dan tidak ada celaan pada susunan Quran. Wa annahu min indillah, bahawa itu Quran ini daripada Allah. Idh laisa fihi, kerana tidak ada pada cerita itu, lau sahha, andai hadis atau cerita itu benar, laisa fihi aktsaru min anna al-katiba qala lahu, tidak ada kecuali katib ini, penulis itu hanya kata kepada Nabi, alimun hakim, dia kata alim hakim. Wa katabahu, lalu dia tulislah. Faqala lahu Nabi, lalu Nabi kata kadzalahu, maka begitulah sebenarnya. Seakan dia fasabaqahu lisanuhu, maka mendahului oleh lidahnya, au qalamuhu, atau penanya, li kalimatin au kalimatain, mendahului tulis bagi satu kalimah atau dua kalimah, mimma nuzila ala rasul, daripada apa yang diturunkan kepada Rasul, qabla idhari rasulah, sebelum Nabi menzahirkan. Jadi maknanya apa yang berlakunya, boleh jadilah dia tulis dulu sebelum Nabi satu atau dua kalimah alimun hakim, dah dia tulis dulu sebelum Nabi sebut. Bila dia tulis, dia kata macam ni ke ya Rasulullah? Nabi kata betul lah. Jadi benda itu pelik tak pelik, kerana kadang-kadang ayat Quran ni apabila orang tu baca, dia nampak ke munasabah awal ayat dengan akhir ayat. As-sibaq wal-lihab, yang mendahulu, yang ayat terdahulu, ayat terkemudian. Jadi pada 2-3 kalimah tu kita boleh andaikan. Tak, kerana bahasa Arab ini lughah yang tinggi, jadi orang yang baca tu boleh andaikan. Dan benda yang dia andaikan tu betul sebagaimana wahyu. Idh kana ma taqaddama mimma amlahu rasul, kerana apa yang terdahulu Nabi bacakan, ya dulu alaiha, menunjukkan atas kalimah akhir tu. Jadi faham ni alim hakim tu. Tak, tiba-tiba dia tulis, ya Rasulullah betul ke alim hakim? Nabi kata betul lah. Bukan maknanya dia nak reka-reka dan ubah. Wa yaqtadhi wuqu'aha, dan menuntut berlakunya begitu. Awal ayat yang apa yang Nabi baca itu memberi faham bahawa akhirnya sedemikian. Biquwwati qudratil katib, dengan kemampuan penulis alal kalam, untuk berbicara, berkalam. Apabila katib itu orang yang mahir bahasa Arab, orang mampu bicara, jadi dia boleh kata, boleh jadi akhirnya gini. Jadi dia tulis dulu sebelum Nabi baca, dan Nabi pun mengakui. Biquwwati qudratil katibi alal kalam wa ma'rifatihi bihi, dan pengetahuan dengan dia, wajudati hissatihi, dan eloknya pemahaman dia, wa fitnatihi, dan kecerdikannya, kama yattafiqu dhalika lil arifi, sebagaimana menjadi yattafiq ni makna
mendapati secara apa? Yattafiq berbetulan. Yattafiq kama yattafiq sebagaimana berbetulan berlaku itu kepada orang arif, orang yang tahu. Idza sami'al bait, apabila dia mendengar bait syair, ayasbiqa ila qafiyatihi, dia tahu dah hujung dia apa. Orang yang mahir, orang yang pandai, dia dengar awal bait, dia tahu dah hujung bait tu apa, kalimah apa. Au mubtada al-kalam, atau dia dengar awal kalam. Wal hasan, mubtada al-kalam min hasan, permulaan kalam yang elok. Ila ma yatimu bihi, dia tahu dah apa yang akan menyudahinya. Wala yattafiqu dhalika fi jumlatil kalam, dan itu tidak berbetulan pada himpunan kalam secara keseluruhan. Kama la yattafiqu dhalika fi ayatin wala surah, sebagaimana tidak berlaku secara kebetulan pada satu ayat, pada satu surah. Itu 2-3 kalimah boleh lah, tapi nak reka ataupun nak mengandaikan satu ayat atau satu surah, itu tak berlaku. La yattafiq, tidak berbetulan berlaku gitu, tak akan berlaku. Kalau 2-3 kalimah, 2-3 ayat ataupun 1-2 ayat itu tak ada masalah, dalam itu tak pelik. Wa kadzalika qauluhu alaihi salam, demikianlah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sahha, kalaulah benar, kullun sawab, Nabi kata betul belaka, faqad yakunu hadza fi ma kana fihi min maqati'il ayat, adalah ini berlaku pada hujung-hujung ayat. Wajhani wa qiraatan, pada potongan-potongan ayat ada 2 wajah atau 2 qiraat. Unzilata jami'an, yang mana diturunkan kedua-duanya ala Nabi. Boleh juga anda yang maknanya Azizun Hakim, Alimun Hakim contohnya. Datang turun dengan 2 qiraat, 2 bacaan. Fa'amla ihdahuma, lalu Nabi bacakan salah satu daripada wajah qiraat itu. Wa tawassalal katibu bi fitnatihi, dan telah sampai pengetahuan kepada penulis dengan kecerdikannya, wa ma'rifatihi, dan pengetahuannya, bi muqtadal kalam, dengan kefahaman ayat kalam itu, ilal ukhra, dia pun kata boleh jadi makna alimun hakim, dengan kecerdikannya dapat faham satu lagi. Fadzakara halin Nabi, lalu dia sebut apa yang dia andaikan tu kepada Nabi. Kama qaddamnahu, sebagaimana kami sebut sebelum ini. Fasawwabaha lahu Nabi, lalu Nabi membenarkannya. Lalu Nabi kata kullun sawab. Thumma ahkamallaha, kemudian Allah Ta'ala mengihkamkan, meneguhkan min dzalika ma ahkama, apa yang teguh. Kemudian Allah Ta'ala teguhkan bacaan yang benar, yang kuat sahaja. Wa nasakha ma nasakh, dan Allah Ta'ala nasahkan apa yang dinasahkan. Kama qad wujida dzalika fi ba'dhi maqati'il ayat, sebagaimana didapati demikian itu berlaku pada sebagai potongan-potongan ayat. Mithlu qawlihi, seumpama firman Allah Ta'ala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wa hadhihi qira'atul jumhur, ini qira'at jumhur. Wa qad qara'a ba'dhum, dan telah membaca qira'at sebahagian mereka. Siapa dia? Wahum jama'atun, iaitu sebahagian daripada jamaah. Fa innaka anta al-ghafurur rahim, sesungguhnya engkau yang maha pengampun lagi maha kasih sayang. Tapi ini qira'at syazah lah ni. Walaisat minal mushaf, tapi tidak ada dalam mushaf. Jadi ini riwayat syazah, tak boleh baca ni. Tapi benda itu berlaku dan telah umpamanya dinasahkan lah. Dinasahkan. Wa kadzalika kalimatun ja'at ala wajhain, begitulah ada kalimah-kalimah yang datang atas 2 wajah. Fi ghairil maqati', bukan pada maqta' potongan tertentu. Qara'a bihima ma'an al-jumhur, yang mana dibaca dengan 2 wajah ini oleh jumhur. Wa thabatata fil mushaf, dan kedua-duanya ada dalam mushaf. Contohnya, wanzur ilal izami kaifa nunshiruha, kamu lihatlah kepada tulang-tulang tulang keldai. Nama kisah apa? Uzair kan? Kisah Uzair kan? Dia nak tengok apa bukti Allah Ta'ala tengok depan mata, cara Tuhan menghidupkan yang orang yang telah mati pada hari akhirat. Maka wanzur ilal izami, keldai yang dibawanya itu kerana lama dia tidur kan, tidur lama, bangun-bangun hancur dah keldai itu, mati dah. Lihat kepada tulang belulang itu macam mana kami himpunkan balik.
Jadi satu riwayat yang kita baca nunshizuha kan, kaifa nunshiruha wa nunshizuha. Ada yang baca dengan kaifa nunshizuha, wa anzur ila idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Bagaimana kami bangkit, bina balik tulang dan kami liputi dengan daging. You tengok depan mata ni. Jadi satu riwayat nunshiruha, riwayat kita nunshizuha. Wa yaqdil haqq, yaqdil haqq, satu riwayat ini qiraat mutawatir belakang. Wa yaqussul haqq, yaqdi yaqussul haqq. Wa kullu hadha la yujibu raiban, ini tidak mendatangkan ragu-ragu, wala yansabu lin nabi ghalatan, dan ini tidak menisbahkan kepada nabi ghalatan, ada kesilapan, wala wahman, dan keraguan. Wa qad qila, sungguhnya dikatakan, inna hadha yuhtamal wa qad qila inna hadha yuhtamalu an yakuna fima yaktubuhu lin nabi. Dia kata ini boleh ditanggung bahawa ini berlaku pada apa yang ditulis daripada Nabi Al-Katib, oleh penulis, ilan nas, ditulis kepada orang, ghairil Quran, selain daripada Quran. Dia bukan tulis ayat Quran ni, ditulis surat, tulis perintah dan surat Nabi. Fayasifullah, maka dia mensifatkan Allah. Di dalam tu utusan atau surat Nabi tu adalah kalimah-kalimah Allah Ta'ala, dan disifatkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Aziz Al-Hakim kan. Wa yusammihi, dan dinamakannya fi dhalika kaifa syaa, dan dinamakan sebagaimana dia nak. Dia nak sebab surat kan. Kaifa yasha. Faslun fi halihi fi akhbarid dunia, pada hal keadaan Nabi tentang penceritaan khabar-khabar, cerita pasal keduniaan ni, cerita pasal dunia ni. Kata dia, hadzal qawlu fi ma tariquhul balagh, ini perbincangan tentang perkara ini, fi ma tariquhul balagh, ialah pada perkara yang jalannya ialah melalui penyampaian sahaja, melalui periwayatan, bukan benda yang akli ni. Wa amma ma laysa lahu sabilul balagh, adapun perkara yang bukan jalannya sabilul balagh, jalan daripada penyampaian, minal akhbar, daripada khabar-khabar, allati la mustanada laha minal ahkam, yang tidak ada sandaran baginya daripada hukum, wala khabar al-ma'ad, dan bukan daripada cerita-cerita tentang hari kebangkitan, wala tudafu ila wahyi, dan tidak disandarkan kepada wahyu, bal hiya fi umurud dunya, dan dia pada perkara-perkara dunia, wa ahwali nafsihi, dan tentang hal diri Nabi. Falladhi yajibu i'tiqaduhu, maka perkara yang wajib kita i'tiqadkan, tanzihun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqa khabaruhu, sucinya Nabi, terpelihara Nabi daripada berlakunya pemberitaan Nabi fi syai'in min dhalika, pada suatu pun daripada urusan perkara dunia, bi khilafi mukhbarihi, menyalahi apa yang diceritakan. Mukhbar, benda yang diceritakan. Mustahil lah berlaku apa yang Nabi cerita tu menyalahi apa yang sebenar. La amdan, tidak dengan sengaja, wala sahwan, atau lupa, wala ghalatan, atau tersalah. Wa annahu ma'sumun min dhalika, dan bahawa Nabi ni terpelihara daripada berlaku itu, fi hali ridahu, pada dalam keadaan Nabi redha, wa fi sakhatihi, dalam keadaan Nabi marah, wa jaddihi, dalam keadaan Nabi bersungguh, wa mazhihi, dalam keadaan Nabi berkuat, wa sihhatihi wa maradihi, dalam keadaan Nabi sihat dan Nabi sakit. Jadi tak berlakulah hatta perkara dunia sekalipun. Wa dalilu dhalika, dalil demikian itu, ittifaqus salafi, ialah bersepakatnya para salaf, wa ijma'uhum, dan ijma'nya mereka alaihi, wa dhalika anna na'lamu, dan kita dapat ketahui, min dini sahabat, daripada perbuatan sahabat ni. Dini makna kelakuan sahabat, wa adatihim, dan adat mereka, mubadaratahum ila tasdiki jami'i ahwalihim, kita dapat tahu segeranya para sahabat membenarkan segala apa keadaan Nabi. Kita tahu benda itu tak berlaku, sahabat ni apa-apa daripada Nabi, mereka akan terima juga. Wathiqata bi jami'i akhbarihi fi ayyi babin kanat, dan mereka yakin dengan segala apa cerita Nabi pada apa-apa cerita pun, apa-apa bab pun. Wa an ayyi syai'in waqa'at, dan tentang apa-apa perkara yang berlaku. Wa annahu lam yakul lahum tawaqqufun wala taladdudun fi syai'in ma, dan tidak ada berlaku pada sahabat ni tawakuf, terhenti. Tengok sekejap lah, kita tunggulah. Wala taraddudun, tidak berlaku ragu-ragu pada satu daripadanya. Wala istithbatun, dan tidak nak memastikan an halihi inda dhalik. Kita pasti dululah, kita cek dulu kan.
hal waqa'a fiha sahwun aw amla, adakah berlaku daripadanya itu dengan sebab lupa ataupun tidak. Jadi sahabat tak ragu-ragu langsung. Ini dalil jelas bahawa benda ini tak berlaku pada Nabi, perkara yang menyalahi pada khabarnya. Walamma ihtajja ibnu Abi al-Hukayb al-Yahudi, apabila berhujah oleh Ibnu Abi Hukayb, seorang Yahudi ni, ala Umar hina ajlahum, berhujah kepada Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar halau mereka min Khaybar, daripada Khaybar, bi ikrari Rasulillah, dengan ikrar dan juga penyaksian ataupun kebenaran Nabi lahum, bagi mereka. Wahtajja alaihi Umar radhiyallahu ta'ala biqauli SAW, dan Sayyidina Umar berhujah dengan kata Nabi SAW, kaifa bika idza ukhrijta min Khaybar. Dia kata kepada Yahudi ni, apa pandangan kamu jika ukhrijta min Khaybar, kalau kamu ni dikeluarkan daripada Khaybar. Kamu percaya tak kalau orang kata, maknanya kamu percaya tak kalau kamu ni akan dihalau? Gitulah. Faqala al-Yahudi, maka Yahudi ni kata, kanat Huzailatan min Abi Qasim, ini gura je daripada Abi Qasim, Muhammad gura je kot. Faqala Umar, kadzabta ya adu, menipu kamu, dusta kamu wahai musuh Tuhan. Tak akan bergura, tak bergura. Dia ingat Nabi bergura, cerita Nabi cakap tu bergura. Jadi menunjukkan apa? Sayyidina Umar tidak ragu-ragu, tidak ragu-ragu langsung. Wa aidan fa inna akhbarahu wa atharahu, bahawa cerita tentang Nabi, peninggalan-peninggalan Nabi, sirah-sirah Nabi, wa syama'ilahu, dan sifat-sifat Nabi, mu'tanan biha, itu diambil berat dengannya. Wa mustaqsan tafasiluha, dan dihinggakan, dihabiskan perinciannya. Para sahabat memperincikan kehidupan Nabi, sifat-sifat Nabi, orang ambil berat ni. Walam yarid fi syai'in minha, tidak ada satu pun daripada penceritaan tentang Nabi, istidrakuhu alaihi salam, Nabi ni tarik balik li ghalatin, kerana tersilap fi qaulin qalahu, pada perkataan yang Nabi kata. Tak ada berlaku pun cerita yang mana Nabi tarik balik. Istidrak ni makna dia tarik balik lah, kita kata tarik balik ataupun menafikan balik apa yang dia kata tersalah itu. Awi i'tirafuhu biwahmin fi syai'in akhbarahu, ataupun mengakunya Nabi dengan waham, andai silap faham. Waham, keraguan dan silap faham pada apa-apa yang diceritakan. Tak ada pun. Walau kana dhalika, kalau berlaku perkara itu pada Nabi, lanukila, nescaya akan dinukilkan, akan dipindahkan cerita, akan ulama riwayat, kama nukila min qissatihi alaihi salam, sebagaimana dinukilkan tentang kisah Nabi fi ruju'ihi amma asyara bihi alal ansar fi talqihin nakhli, pada rujuk balik Nabi tentang apa yang Nabi isyaratkan kepada orang Ansar pada masalah talqihi an-nakhli, masalah mendebungakan pokok tamar. Kalau betul lah ada tarik balik pada berita-berita, nescaya akan diriwayatkan sebagaimana orang para sahabat diriwayatkan kisah Nabi tarik balik pandangan dia pada masalah tabir nakhli. Talqih ni maknanya mendebunga pokok tamar, cantung, bunga jatang dengan bunga betina, supaya jadi buah. Wa kana dzalika ra'yan la khabar, bahawa apa yang diberitahu itu pandangan baginda, bukan khabar dan wahyu. Pandangan Nabi. Dia tengok, dia pergi Madinah, tengok orang panjat, proses nak mendebungakan pokok tamar ni kena panjat lah, ambil jatang, bunga jatang ke bunga betina tu gabung. Jadi Nabi kata, buat apa susah-susah, kalau Tuhan nak jadikan dia berbuah, akan berbuah juga. Maka orang pun tak buat lah, tinggalkanlah. Masa pada tahun itu buah tamar tak buah banyak. Lalu orang mengadu pada Nabi. Nabi pun kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum abiru. Maka kalau gitu kamu demungakan je lah, kerana kamu lebih tahu tentang urusan kamu. Jadi itu pandangan Nabi, itu bukan khabar, penceritaan ataupun wahyu. Tapi ada cerita menarik yang dia disebut oleh Said Muhammad Alawi Al-Maliki berkaitan kisah ni. Dia kata sebenarnya dia, kalau sahabat sabar sikit lagi, misalnya Allah Ta'ala, ini dia punya pandangan lah. Dan pandangan ini dia kata dia bersandarkan kepada apa yang berlaku
kepada kisah-kisah dan mukjizat lain yang berlaku pada Nabi. Jadi kalau orang Ansar dia tidak mengadu dan tidak mengeluh pada Nabi dan minta Nabi doa, nescaya lepas itu orang tak perlu lagi dia bungakan pokok taman dengan cara panjat. Tapi masalah mereka mengadu, jadi terpaksalah kembali kepada asbab biasa, iaitu kena panjat ajar biasalah sebab mereka mengadu. Kalau mereka buat diam dan minta Nabi doa, mungkin lepas ni tamat tak perlu dah panjat balik untuk dibungakan antara jantan macam ni. Memang Tuhan akan buat. Jadi dia kiaskan pada kisah Zira' Syah. Kan sahabat Nabi kan sembelih kambing seekor, panggil sahabat-sahabat makan. Seorang dia bagi kaki, panggil seorang lagi kaki, panggil seorang lagi kaki, panggil seorang lagi kaki, 5 kali. Kambing ada berapa kaki? 4 kaki. Jadi sahabat iktiraf, sahabat pertikailah. Ya Rasulullah, kambing ada 4 kaki, apa boleh kaki yang kelima ni? Nabi kata, kalau mu dok tanya, semua orang boleh makan kaki belaka. Kalau kamu dok iktiraf, dok tanya apa yang Tuhan nak beri ni, semua orang boleh makan kaki belaka. Kalau kami sekor je. Ni mukjizat Nabi. Tapi buat orang iktiraf, orang bakar, jadi tak ada habis. Jadi menarik kok. Itu Syed Muhammad Alawi Maliki dia kiaskan, kata kalau sahabat tidak bertanya dan iktiraf pada Nabi, boleh jadi pokok taman lepas ni tak perlu payah-payah dah kena panjang. Okay. Wa ghairu dhalika minal umur allati laysat min hadzal bab, dan lain daripada itu, daripada perkara-perkara yang bukan daripada bab ini. Ka qauli sallallahu alaihi wasallam, wallahi la ahlifu an la yaminin. Nabi kata, demi Tuhan aku tak akan bersumpah pada apa-apa sumpah fa'ara ghairaha khairan minha, yang aku dapati selain sumpah aku itu lebih baik daripada apa-apa kesumpah, illa fa'altu alladhi halaftu alaihi, kecuali aku akan buat yang lebih baik, wa kaffartu an yamini, dan aku akan kafarahkan sumpah aku. Wa qawlihi innakum takhtasimuna ilayya, Nabi pesan ni masalah qada ni, sesungguhnya kamu berbalah kepada aku, lalu mengadu kepada aku. Faruba ahadukum alhana bihujjatihi min sahibihi, boleh jadi seorang kamu tu lebih pandai berbicara daripada kawannya. Fa aqdi alaihi bihaqqi akhihi, lalu aku pun beri hak saudara dia kepada dia, maknanya dia ambil dengan harta kawan dia dengan zalim. Maka ketahuilah fa innama aqta'uhu qita'atan minan nar, aku sebenarnya memberi satu potongan daripada potongan api neraka. Makna apa? Wa qawlihi, makna Nabi kata Nabi berhukum dengan zahir kan? Nabi berhukum dengan zahir. Boleh jadi Nabi berhukum bukan dengan hak yang sebenar. Nabi beri hak orang yang dizalimi kepada orang yang zalim pula. Tapi Nabi pesan dah, jaga jangan ambilkan itu daripada api neraka. Kalau ikutnya ini pun sama. Ada tersalah tak Nabi sebagai hakim untuk mengajar umat bagaimana tata cara penghukuman oleh seorang qadi, seorang hakim, ialah berhukum berdasarkan zahir. Jadi apa hakikat sebenar tu, walaupun Nabi tahu ataupun Allah Ta'ala tidak wahyukan atau Tuhan wahyukan, Nabi mengikut tata cara penghukuman sebagaimana yang sepatutnya umat berhukum. Qadi patut berhukum kepada orang yang al-mutakhasimain, orang yang berbalah. Wa qalu iski ya Zubair hatta balagal ma'ul jadra. Nabi kata, siramlah, airi tanah kamu Zubair sehingga sampai air itu pada tembok tanam. Jadi ni mana tengok lepas ni. Ini kisah dengan Sayyidina Zubair lah. Sayyidina Zubair dia balah dengan jirang dia. Abdullah Zubair balah dengan jirang. Balah ke mana? Air saliran air kebun sebelah-sebelah. Jadi masuk tu kena masuk tanah Zubair dululah. Dia buat saliran air masuk tanah Zubair, lepas tu baru pergi tanah jiran dia, tanah sebelah. Maka tuang jiran dia mengadu. Ya Rasulullah, macam mana ni Zubair ni? Dia siram dia dulu, aku nak siram juga. Kadang-kadang air banyak, tak apalah air tak banyak. Lalu kok dia, aku pula kesiang lah. Aku last kali giliran air nak lalu saluran tu. Nabi kata, okey Zubair, mu siram, lepas siram, kamu lepaslah air. Kalau nak suruh masuk tu, kamu lepas air, lepas masuk pada kawasan kamu, setelah siram, kamu pun lepas air.
lepas air kepada jiran kamu. Jadi jiran tak puas hatilah sebab Zubair sekat dulu air, baru dia lepas. Nabi pun kata, Zubair, kamu lepas jiran, kamu lepas air. Tak puas hati juga. Kamu berhukum ni sebab ni anak beranak kamu ke? Tak, sebab dia ada hubungan dengan kamu ke? Kamu beri. Nabi marah lah. Apa tak? Nabi berhukum bukan pilih kasih. Bukan pilih kasih. Nabi kata, Iski ya Zubair, kamu siram Zubair hatta balagal ma'ul jadra, sehingga air sampai pada batas baru mu lepas. Sebelum tadi Nabi suruh masuk air sikit baru lepas. Ni Nabi kata tak apa, mu siram sampai habis, lepas batas baru muka. Mana apa? Memang hak air mana hak pergi dulu, dia berhak mendapat air itu sampai kepada parah batas. Hak tadi Nabi kata sikit pun lepas lah, beri ke dia pula. Tapi dia orang tu tuduh Nabi ni jadi zalim dan Nabi pilih kasih. Nabi kata tak apa. Tak apa. Mu sekat dulu sampai air sampai ke atas batas, keluar baru lepas. Sampai air penuh batas baru lepas. Menunjukkan apa? Menunjukkan itu sebenarnya kalau hak orang laluan air, hak bahagian yang mula-mula, dia berhak mengairi sampai ke habis batas baru dia lepas kepada orang kemudian. Mula-mula tadi Nabi kata sikit lepas lah. Tak buat hati. Dia kata tak apa. Apa? Aku hukum dengan hak sebenarnya. Hak sebenarnya lagi siap. Maknanya Zubair dibenarkan mengairi sampailah air sampai kepada batas. Lepas tu barulah dibuka kawasan air masuk pada dia. Kama sanubayyinu kullama fi hadha min mushkilin. Sebagaimana kami akan terangkan setiap daripada ini, daripada iskal ma fi hadzal bab walladhi ba'dahu insya-Allah. Pada bab ini dan selepasnya insya-Allah, ma'ashbahiha, dengan cerita yang serupa dengan. Wa aidan, dan lagi pula fa innal kadhiba, bahawa dusta itu mata urifa min ahad, bila mana dusta diketahui daripada seseorang, fi syai'in minal akhbar, pada apa-apa cerita, bi khilafi ma huwa alai, menyalahi apa yang realiti hakikat berita itu, ala ayyi wajhin kana, atas apa-apa jalan pendustaan itu, usturiba bi khabarihi, nescaya akan diragui cerita ni. Kalau seorang tu sekali je nipu, lepas ni cerita lain, orang pasti akan ragu-ragu. Wattuhima fi hadithihi, dan akan dia dituduh pada percakapannya. Walam yaqa' li qawlihi fi nufusi mawqi'un, dan tidak akan berlaku perkataannya dalam jiwa orang tu tempat. Perkataan dia tidak akan mendapat tempat dalam jiwa orang, sebab orang akan ragu-ragu dulu. Kalau betul berlaku pendustaan. Walihadza, dari kerana ini, ma tarakal muhaddithun wal ulama al hadith, tidaklah meninggal ahli hadis, muhaddisun dan para ulama, dia tidak meninggalkan ayatan hadis amma urifa bil wahmi, apa nama ni, walihadza ma taraka, walihadza, dan kerana ini meninggalkan oleh oleh golongan ulama hadis dan ulama, dia tinggalkan hadis daripada man urifa bil wahmi wal ghaflah, daripada orang yang diketahui mereka ini ada waham, ada tak pasti, wal ghaflah, ragu-ragu, lupa, wasu'il hifzi, dan banyak buruk hafalan dia, wa kathratil ghalat, dan banyak tersilap, ma'a thiqatihi wal hadisika. Ada benda? Ada jatuh? Batuk pun tak? Ma taraka batuk illa. Kalau ada ma ada illa. Walihadza taraka. Lain mana? Ada ma. Situ tak ada. Comel tak Malik tabak tu. Tak ada situ. Jadi kerana itu pada masalah ma, jadi ambil perhatian lah siapa yang ada nuskah tu. Ada nuskah walihadza taraka. Kalau dari segi ayatnya tak perlu ma lah, sebab dia tidak datangkan istisna yang menafikan nafi sebelum tu. Jadi walihadza taraka, dari kerana ini meninggalkan para ulama muhaddis dan ulama, dia tinggalkan hadis. Orang yang diketahui banyak silap, lupa ni, walhal ma'afiqatihi, dia sikah, orang soleh, orang sikah, orang yang cakap benar, tapi tersalah, terwaham pun ditinggalkan, ulama dah ambil pun tapi tak letak dalam kategori sahih lah. Kalau ada yang ambil yang tidak mensyaratkan sahih pada sunnah mereka, tak apalah. Tapi mereka
kalau ambil tapi dalam keadaan kedudukan dan diterangkan bahawa orang ini orang yang sayyi'il hifzi dan seumpamanya. Nampak tak? Jadi ulama-ulama muhaddisi yang meriwayatkan sahih, mereka tak ambil benda itu. Kalau tahu ada dusta, maka Nabi ni takkan, kalau ada diketahui Nabi dusta, orang takkan dengar dah. Tapi yang berlakunya orang ambil semua perkataan Nabi. Maka mustahillah berlaku dusta walaupun sekali pada diri Nabi SAW. Wa aidan wa aidan fa inna ta'amudal kadhib, sengaja berdusta fi umuri dunia, pada perkara dunia, maksiatun, itu maksiat perkara dunia tapi sengaja dusta. Maksiat kau tu. Maksiat kecil lah. Wal iktharu minhu kabirah, tapi bila mengulang-ulang memperbanyakkan dosa kecil ni, dosa besar lah. Bi ijma', dengan ijma'. Dia dusta. Orang kata pelanggar kat simpang sekolah pada meeting lah. Ada berlaku pun. Pagi tadi tu beg rumah dia. Jumpa Viva 2-3 ekor. Tak ada pun. Berapa kata. Bapak rumah. Tak ada pun. Tapi jangan cakap lebang. Bon perbanyak tu kabirah tu bi ijma'. Jadi dosa kecil je kali ikut je. Cakap bohong gitu. Tapi muskitun lil muru'ah, dia menggugurkan bagi marwah. Itu perkara dunia. Perkara dunia. Wa kullu hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Seperti situlah ada tu. Ada soalan? Tak ada Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina. Jazallahu anna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.